Tajuk kita pada kali ini iaitu penyediaan makanan juga amat penting untuk keperluan hidup anak ayam. Assalamualaikum, saya Cikgu Syazwa. Hari ini kita akan membincangkan kompetensi yang ke-6 bagi CO2 iaitu memberi makanan pada anak ayam. Seperti tajuk kita yang lepas iaitu penyediaan air minuman kepada anak ayam untuk kelangsungan hidup mereka. Tajuk kita pada kali ini iaitu penyediaan makanan juga amat penting untuk keperluan hidup anak ayam. Okey, ada beberapa jurusan anak ayam yang terlibat dalam pemberian makanan iaitu ayam pedaging, ayam penelur dan ayam baka. Okey, untuk ayam pedaging ni iaitu broiler, diternak khusus untuk pengeluaran daging sahaja. Manakala untuk ayam penelur iaitu layer, diternak khusus untuk menghasilkan telur sahaja. Manakala untuk ayam baka biasanya boleh mengeluarkan ataupun menghasilkan telur serta daging. Ada beberapa jenis makanan yang digunakan dalam industri peternakan iaitu yang pertama makanan permulaan iaitu starter, yang kedua makanan pembesaran iaitu grower, yang ketiga makanan penamat finisher dan seterusnya adalah makanan penelur layer. Okey, untuk lokasi stor makanan, makanan ternakan biasanya dihantar ke ladang dari kilang makanan menggunakan lori. Makanan yang dihantar menggunakan lori adalah makanan yang dipacking di dalam karung guni dengan berat jumlah makanan adalah 50 kg seguni. Okey, beg makanan ni biasanya disimpan dalam stor makanan. Ada dua jenis stor makanan yang terdapat di ladang iaitu yang pertama stor utama yang berada berhampiran dengan pejabat ladang dan yang kedua adalah stor di dalam reban ayam. Okey, beg makanan yang disimpan di dalam stor biasanya diletakkan di atas pallet dan tidak disusun rapat ke dinding. Yang pertamanya adalah sebab untuk pastikan pengudaraan yang baik serta mengekalkan kualiti dan kesegaran makanan. Okey, makanan ni kita perlu diberi secara rutin setiap hari kepada ayam. Pemberian makanan mestilah menggunakan jenis makanan yang sesuai mengikut umur ayam tersebut. Okey, ada beberapa contoh bentuk makanan ayam iaitu yang pertama bentuk makanan mash. Mash ni tekstur dia adalah seperti tepung. Kebaikan dia kita boleh dapat dengan kos yang murah lah. Okey, yang bentuk makanan crumble pula. Crumble ni bentuk butiran dia kasar. Kalau kita tekan dengan jari dia mudah pecah. Okey, kebaikan crumble ni mudah dimakan oleh anak ayam dan dapat untuk mengelakkan pembaziran lah. Manakala bentuk makanan pellet ni butiran dia kasar dan keras. Pellet ni dia perlukan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi untuk menghasilkannya. Kebaikan pellet ni dia mudah dimakan oleh ayam di peringkat pembesaran. Pellet juga dia kurang kontaminasi kerana melalui suhu dan tekanan yang tinggi. Untuk makanan ayam pedaging biasanya kita bagi jenis makanan mengikut umur ayam lah. Okey, untuk umur 1 hari hingga 14 hari biasanya jenis makanan yang kita bagi adalah makanan permulaan starter dalam bentuk serbuk. Kalau umur 3 minggu hingga 4 minggu kita akan bagi jenis makanan pembesaran grower dalam bentuk pellet. Kalau umur 5 minggu hingga 6 minggu biasanya kita akan bagi makanan penamat finisher dalam bentuk pellet. Untuk pemberian makanan standard untuk ayam pedaging, biasanya kita ada jadual pemberian makanan lah. Okey, kat sini saya ada tunjukkan contoh jadual pemberian makanan standard untuk ayam pedaging. Okey, kat sini ada beberapa kolom yang mana ada umur, hari, gram, ekor, hari dan berat badan standard piawaian gram. Okey, umur ni dia kira dari 1 hari sampai umur ke-46. Okey, yang ini bolehlah buat rujukan secara teori sahaja. Manakala makanan ayam penelur biasanya kita bagi jenis makanan mengikut umur dia lah.
Okey, umur dari 1 hari sampai 21 hari, jenis makanan yang kita bagi adalah makanan permulaan starter dalam bentuk serbuk. Manakala umur 22 hari sampai 15 hingga 16 minggu, jenis makanan yang kita bagi adalah makanan pembesaran grower dalam bentuk pellet. Seterusnya umur 17 minggu hingga 72 hingga ataupun 75 minggu, jenis makanan yang kita bagi adalah makanan penelur finisher. Untuk pemakanan dan pencahayaan ayam penelur, biasanya kita ada jadual pemberian makanan standard. Okey, yang ini ada saya sertakan contoh jadual dia, yang mana ada beberapa kolom. Kat sini juga dia ada contohlah, dari minggu pertama sampai minggu ketiga dia akan bagi makanan jenis starter dahulu. Kemudian minggu keempat sampai minggu ke-15 dia akan bagi jenis makanan grower. Kemudian minggu yang ke-16 sampai minggu ke-23 barulah dia akan bagi makanan jenis layer. Okey, dia pun ada juga pengiraan jumlah makanan yang dia bagi kepada ayam. Maksudnya setiap kali kita bagi makanan tu kita kena timbang dululah. Okey, yang ini cuma contoh secara teori sajalah untuk lihat. Seterusnya makanan puyuh. Biasanya jenis makanan yang pun sama, kita bagi mengikut umur dia. Okey, umur dari 1 hari sampai 14 hari, biasanya jenis makanan yang kita bagi adalah makanan permulaan starter dalam bentuk serbuk. Umur 15 hingga 35 hari, jenis makanan yang kita bagi makanan pembesaran grower dalam bentuk pellet. Dan umur dari hari ke-36 hingga puyuh mengeluarkan hasil, jenis makanan yang kita bagi adalah makanan peneludah finisher, pellet dan makanan penelur untuk puyuh penelur lah. Okay, untuk pemberian makanan standard untuk puyuh pun sama, kita ada jadual pemberian makanan. Kat sini saya ada sertakan contoh jadual pemberian makanan untuk puyuh. Ada beberapa kolom yang mana dalam kolom tu ada minggu, ada purata berat badan dan pengambilan makanan. Okey, yang ini secara teori sajalah untuk kita lihat. Untuk makanan ayam kampung kacuk, ada 2 jenis makanan yang kita bagi kepada ayam kampung ni. Pun sama, kita akan bagi jenis makanan ikut umur lah. Okey, untuk umur 1 hari hingga 21 hari, biasanya kita akan bagi makanan permulaan starter dalam bentuk serbuk. Manakala umur 22 hari hingga 60 hari, kita akan bagi jenis makanan pembesaran grower dalam bentuk pellet. Okey, untuk pemberian makanan standard untuk ayam kampung kacuk, biasanya kita ikut jadual lah, sama macam sebelum ni. Kat sini saya ada sertakan contoh jadual pemberian makanan standard untuk ayam kampung kacuk. Dalam jadual ni ada beberapa kolom, yang mana satu kolom tu dia letak umur, hari. Kolom kedua makanan yang diberikan dalam bentuk gram, berat badan ayam dalam bentuk gram, dan nisbah penukaran makanan. Untuk pengisian makanan, kita ada 2 jenis bekas makanan, iaitu dulang ataupun tray makanan dan pan feeder. Okey, kaedah pemberian makanan pada anak ayam adalah ad libitum, yang mana memberikan makanan tanpa had. Bagi memastikan makanan diberi secara sistematik, jadual pemakanan harian perlu disediakan. Okey, kenapa kita kena sediakan jadual pemakanan? Yang pertama, supaya dapat memperoleh maklum asas yang penting seperti kadar penukaran, makanan pembesaran dan kadar pengeluaran. Seterusnya, dapat memastikan pemberian makanan diberi secara berkala dan memastikan makanan yang diberikan dalam kuantiti yang mencukupi dan tidak berlebihan lah. Dan seterusnya adalah catuan makanan perlu supaya ayam memperoleh berat yang sesuai dan tak terlalu gemuk semasa dipasarkan. Okey, kat sini saya ada tunjukkan contoh jadual pemberian makanan, yang mana dalam jadual tu ada beberapa kolom. Ada hari ataupun minggu, bilangan ayam, makanan yang diberi, berapa kilo. Okey, kat sini secara ringkas sajalah untuk kita tengok.
Untuk pemberian makanan, kita ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti, iaitu yang pertama, mematuhi arahan pemakanan. Yang kedua, menentukan lokasi stor atau mengambil makanan dari stor. Yang ketiga, mengenal pasti jenis makanan. Dan yang keempat, menimbang makanan mengikut sukatan yang ditetapkan. Yang kelima, mengendali sistem makanan dan bekas makanan. Yang keenam, memberi makanan kepada poultry, dan yang seterusnya adalah merekod dan mengira. Okey, bagaimana kita nak tahu ayam tu sihat? Ayam yang sihat apabila kita bagi makanan dan letakkan makanan tu atas lantai dalam reban. Ayam yang sihat akan rakus merebut makanan berbanding ayam yang kurang sihat yang selalu menyendiri apabila waktu makan. Okey, sampai di sini saja penerangan saya bagi kompetensi ke-6. Sekiranya ada yang tidak faham dan ada sebarang pertanyaan, boleh komen dan boleh mesej saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya, dan sekian. Assalamualaikum.